Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara pimpinan majlis Barisan Kehakiman yang memegang panji-panji kebenaran, datuk-datuk, datin-datin dan seterusnya, hadirin hadirat yang penuh bervisi. Apa khabar anda semua yang di depan, belakang, kiri dan kanan saya? Semoga semuanya dilindungi dari virus COVID-19 ini. Hadirin, sedar atau tidak sedar, cukup lebih 15 bulan bukan di bumi Malaysia saja, tetapi seantero dunia menyaksikan bahawa COVID-19 ini telah merentap segenap liku kehidupan kita. Impaknya bukan cukup sebaris untuk kita catatkan. Maka dalam bahtera pidato saya kali ini, saya ingin mengajak anda semua untuk memahami dan menghayati dua persoalan yang ada dalam mauduk pidato ini. Pertama, kesan pandemik kepada ekonomi, dan kedua, kesan pandemik kepada sistem kesihatan awam. Hadirin, seperti yang kita tahu, wabak coronavirus ini telah pun melanda serata dunia. Dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Malaysia telah mengambil langkah proaktif dalam menangani wabak ini. Antaranya ialah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Hal ini bagi memastikan kes harian COVID-19 di negara kita dapat dikurangkan. Pandemik COVID-19 juga telah mendatangkan pelbagai kesan kepada sektor ekonomi. Antaranya ialah sektor perindustrian, pertanian, perkhidmatan dan pelancongan. Ia juga menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan sekaligus menyebabkan kadar pengangguran negara kita meningkat mendadak. Oleh itu, kerajaan telah bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas kepada kita semua. Ia sedikit sebanyak dapat menanggung beban impak daripada pandemik COVID-19 ini. Hadirin, pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan aktiviti persekolahan anak-anak telah pun ditangguh. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan pembelajaran dalam talian atau PDPR. Ia merupakan cara yang paling berkesan di saat pandemik ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, dengan peningkatan kes harian yang tinggi dan kemasukan pesakit baru COVID-19, ia memberi cabaran kepada petugas barisan hadapan negara kita. Di samping itu, petugas barisan hadapan kita telah menunjukkan semangat juang tinggi bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jika tidak ditangani, penularan ini berupaya untuk melumpuhkan sistem kesihatan awam di negara kita. Jadi hadirin dan hadirat, secara tuntas dan konklusinya, Izhar menunjukkan bagaimana dua persoalan yang ada dalam mauduk pidato ini memberikan gambaran yang cukup jelas untuk kita terus fahami bahawa apakah dengan impak pandemik COVID-19 ini boleh mengganggu gugat struktur ekonomi dan lanskap kesihatan awam di negara kita. Jadi ingatlah, hanya dengan permufakatan antara kita semua sahaja dapat membendung wabak ini daripada terus merebak. Ayuh kita sama-sama patuhi norma baru. Kita jaga diri, jaga keluarga dan jaga negara. Dengan ini saya akhiri dengan serangkap pantun. COVID-19 datang menyerang tanpa kelibat musuh Belanda. Seluruh dunia sedang berperang. Ujian dahsyat umat manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudara peneraju acara. Salam kita jaga kita, salam jaga jarak demi kesihatan bersama. Semoga terkekang penularan virus corona. Tahun 2019 COVID bermula. Virus corona memeningkan kita. Baru sekarang vaksin tersedia. Semoga tercapai imuniti jelata. Hikmah pandemik COVID-19. Begitulah bunyinya judul pidato yang bakal saya utarakan. Virus berbahaya telah ditemui di Wuhan, sebuah daerah di negara China. Virus ini mudah berjangkit dan berada di persekitaran kita. Pandemik COVID-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Setiap hari ada sahaja pertambahan kes baharu dan jumlah kematian meningkat dari hari ke hari. Senario ini amat mendukacitakan. Hadirin yang dihormati, kita semua terkesan dengan penularan COVID-19. Alam pendidikan di negara kita bernorma baharu. Kita semua belajar secara atas talian dalam usaha mengekang penularan virus corona.
Tanpa kita sedar, kita telah maju setapak lagi dalam usaha menimba dan menyampaikan ilmu. Para guru kreatif menyampaikan ilmu. Para pelajar pula bersedia dengan cara belajar bernorma baharu. Pelajar yang tidak mempunyai peranti diberi bantuan oleh pihak kerajaan. Tujuannya, tiada pelajar yang akan tercicir. Bersyukurlah dengan adanya PDPR ini, kita semua tidak akan tercicir dalam pelajaran. Hadirin sekalian, saya perasan bahawa sekarang saya amat cakna akan kesihatan diri. Saya kerap mencuci tangan, memakai penutup separuh muka, menjaga penjarakan dan kebersihan kawasan sekitar. Setiap kali ke premis, saya bertanggungjawab untuk mengimbas suhu dan mendaftar kunjungan saya. Saya berharap usaha sedemikian dapat melindungi diri saya dan orang lain. Saya begitu cakna demi kesihatan kita bersama. Hadirin yang dihormati, saya juga dapat mengecapi kasih sayang ibu bapa walaupun selama ini mereka ada kekakan masa untuk menzahirkannya. Ibu bapa mempunyai banyak masa untuk memantau pelajaran anak-anak kerana mereka bekerja dari rumah. Mereka membimbing saya semasa menjalani PDPR. Hadirin yang dihormati, setiap penyakit pasti ada ubatnya. Vaksin corona yang bakal kita peroleh pasti melegakan hati kita. Kita tidak boleh leka kerana virus pandemik ini tidak mengenal sesiapa. Kita tidak boleh bersikap anti vaksin kerana bervaksin menjadi penghalang jangkitan virus corona. Pihak kerajaan amat berharap agar imuniti berkelompok dapat melandaikan graf jangkitan baharu. Jangan keluar tanpa urusan, jaga jarak, cucilah tangan. Pandemik COVID-19 perlu dielakkan, kesannya amat mendukacitakan. Sekian, terima kasih. Kita jaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, maudhu pidato saya hari ini ialah bertemakan COVID-19. Sesungguhnya semua orang tahu bahawa COVID-19 ini merupakan penyakit yang boleh membawa maut. Bagi mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, saya kedepankan dua persoalan. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang diberi nama coronavirus. Virus ini pertama kali dipertemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan merebak cepat ke seluruh pelosok dunia. Penyebaran virus ini mudah berlaku melalui percikan air dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkiti. Antara gejala anda terjangkiti ialah demam, sesak nafas, batuk, selsema dan yang paling merisaukan apabila anda tidak mempunyai sebarang gejala yang terjangkiti. Indikator yang kedua, norma baharu. Kita perlu memulakan suhu padas di setiap premis yang dikunjungi. Wajib mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Meletakkan tangan di dada sebagai tanda persalaman. Kerap mencuci tangan dengan air dan sabun yang bersih. Membuat pembayaran tanpa tunai ketika membeli barangan. Bagi kanak-kanak di bawah 12 tahun, warga emas dan pesakit kronik, mereka perlu kekal berada di rumah kerana mereka merupakan golongan yang berisiko tinggi. Kesimpulannya, ayo bersamalah kita mengekalkan norma baru dalam diri dan mematuhi SOP kerana dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Tinggal hanya usaha kita bagi mengekang penularan ini sehingga akhir. Percayalah, kita pasti berjaya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku dan salam Malaysia baharu saya titipkan buat anda semua. Hadirin, seperti yang kita tahu, wabak coronavirus telah pun melanda serata dunia dan memberikan banyak kesan negatif terhadap rakyat Malaysia. Dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Malaysia telah pun mengambil langkah-langkah proaktif bagi membendung wabak ini. Antaranya ialah melakukan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan terbahagi kepada 3 iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB,
Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Hal ini bagi memastikan kes harian di negara kita dapat dikurangkan. Majlis Keselamatan Negara MKN juga bersetuju untuk menutup pintu sempadan negara dan menyekat pelancong-pelancong asing bagi memasuki negara ini dalam usaha membendung wabak ini. Hadirin sekalian, mauduk bicara saya yang kedua ialah pandemik COVID-19 ini telah pun mendatangkan banyak kesan terhadap sektor ekonomi. Antaranya ialah sektor perindustrian, perlancongan, pertanian dan juga perkhidmatan. Hal ini menyebabkan banyak rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan sekaligus menyebabkan kadar pengangguran di negara ini meningkat mendadak. Hadirin dan hadirat, kesan daripada wabak ini juga telah menyebabkan aktiviti persekolahan telah ditangguh. Kerajaan telah pun mengadakan program pembelajaran dalam talian atas PDPR. Pembelajaran ini berdasarkan teknologi media digital. Ia dihantar dalam bentuk fail kepada pelajar dengan menggunakan rangkaian internet. Sekali lagi, kerajaan dengan keprihatinannya telah pun mengumumkan internet percuma bagi memudahkan pelajar melakukan pembelajaran. Hadirin yang dimuliakan, dengan peningkatan kes yang tinggi dan kemasukan pesakit baru, ia memberi cabaran terhadap petugas barisan hadapan. Jika tidak ditangani, penularan wabak COVID-19 mampu untuk melumpuhkan sistem kesihatan awam. Di samping itu, petugas barisan hadapan negara menunjukkan semangat juang yang tinggi bagi memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat diputuskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih, salam kasturi buat saudara peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, guru-guru penggerak generasi berwawasan, seterusnya penonton-penonton yang amat saya muliakan. Selamat bertemu dan sambutlah salam negaraku terbilang daripada saya. Mengimbau kembali peristiwa tahun lalu, tanggal 1 Februari 2020, bumi Malaysia telah digemparkan dengan berita sejenis virus yang amat berbahaya yang lebih dikenali sebagai virus corona pada detik ini. Meskipun virus ini mendatangkan 1001 kedukaan buat setiap insan, apakah kita hanya perlu berserah dan membiarkan ia terus hidup di muka bumi ini? Penonton sekalian, demikianlah kata-kata pembuka bicara pilihan tema yang diberikan pada hari ini, iaitu COVID-19. Bagi mengupas tema ini dengan lebih bersemangat, izinkan saya tampil dengan dua persoalan. Penonton yang saya hormati sekalian, berdasarkan tema COVID-19 ini, persoalan saya yang pertama iaitu COVID-19 atau lebih dikenali sebagai virus corona adalah virus yang amat berbahaya, terutamanya kepada golongan kanak-kanak dan juga orang yang telah berusia. Hal ini saya katakan atas asbab telah banyak kes kematian yang dilaporkan dan semakin hari semakin meningkat kadar kes jangkitan yang direkodkan. Sebagai contoh saya ambil, setakat tarikh 23 Mac 2021, telah sebanyak 335,540 kes jangkitan yang telah direkodkan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 1,244 kes kematian yang telah dilaporkan. Namun sejurus dengan itu, suka saya kongsikan bersama iaitu banyak juga kes sembuh yang dikabarkan, iaitu sebanyak 319,842 kes setakat tarikh 23 Mac 2021. Oleh itu, saya sarankan agar penonton-penonton yang saya sayangi sekalian, duduklah di rumah masing-masing jika tiada urusan.
bagi mengelakkan lebih banyak kes jangkitan harian yang direkodkan. Dan dengan ini kita telah membantu memudahkan urusan barisan hadapan negara. Penonton yang saya muliakan, saya teruskan lagi usaha pembentangan saya kepada persoalan yang kedua, iaitu COVID-19 telah berjaya meningkatkan tahap kepatuhan rakyat kepada negara. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia amatlah berbangga dengan usaha-usaha rakyat Malaysia dan tidak lupa juga kepada pemerintah negara yang telah bertukus lumus bagi memastikan kes jangkitan dan kematian yang disebabkan oleh virus corona berkurangan. Berdasarkan kajian yang saya ambil, terdapat lebih daripada 80% rakyat Malaysia telah mematuhi arahan pemerintah. Misalnya seperti memakai pelitup muka, menjaga jarak antara satu sama lain dan hanya keluar rumah jika dalam keadaan memerlukan sahaja. Hal ini telah berjaya menurunkan kes jangkitan harian yang direkodkan. Sebagai contoh saya ambil tanggal 5 Mac 2021 telah sebanyak 2,154 kes jangkitan yang direkodkan. Namun pada tarikh 23 Mac 2021 hanya sebanyak 1,384 kes sahaja yang direkodkan. Sedikit sebanyak dengan kerjasama yang kita semua telah berikan telah memberikan impak yang besar kepada jumlah kes yang direkodkan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, marilah bersama-sama kita menyumbang semangat bagi membanteras virus corona dan sekaligus membebaskan Malaysia dari terus dijajah oleh virus ini. Penonton yang saya kasihi sekalian, kesimpulannya, janganlah sesekali kita menjadikan virus ini sebagai asbab untuk terus mengeluh. Malah kita perlu terus bangkit dan membantu membebaskan Malaysia daripada virus berbahaya ini. Akhir kata dari saya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, runtuhkanlah ego masing-masing. Sekian sahaja hujah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan. Salam sejahtera dan salam kita jaga kita. Yang berusaha Encik Muhammad Sobri bin Muhammad Rosdi, rakan perjuangan yang dikasihi. Seterusnya hadirin hadirat yang dihormati. Persalinan diberi, indah kurnia, kemas tenunan berbenang merah. Virus halus menggempar dunia, tumpas manusia tanpa darah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Siti Nur Aansyah binti Syamsul Zaidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Nyur ingin menyampaikan sebuah pidato di bawah maudhu bahaya virus COVID-19. Berdirinya saya di sini adalah tidak keluar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Seperti mana yang kita semua saksikan di kaca televisyen dan media massa bahawa virus corona sedang bermaharajalela di bumi pertiwi kita ini. 3 isi utama yang akan saya kupaskan dengan lebih mendalam agar semua pihak jelas mengenai virus ini. Pertama, di bawah payung penyebaran coronavirus. Kedua, langkah-langkah pencegahan. Dan yang ketiga, kehidupan normal baharu. Hadirin yang dihormati, di bawah kata penyebaran coronavirus, sekarang kita menyingkapi dengan bijak tentang virus corona ini. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan manusia. Jangkitan coronavirus menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Antara gejala-gejala radang COVID-19 adalah demam, batuk dan sukar bernafas. Untuk pengetahuan semua, coronavirus ini berpotensi menyebabkan penyakit yang teruk dan kematian, terutamanya dalam kalangan orang tua, ataupun mempunyai masalah kesihatan dan sistem imun yang rendah. Dapat kita lihat sekarang, kes jangkitan COVID di negara kita Malaysia meningkat secara mendadak sehingga mencetus 4 angka dalam sehari. Oleh yang demikian, semua pihak bertungkus lumus dalam menangani penyakit ini. Pasukan barisan hadapan yang terdiri daripada doktor, jururawat,
polis, tentera dan yang terlibat secara langsung digelar sebagai frontliner berjuang dalam perang yang bukan dengan mengangkat senjata, namun dengan virus yang sebelumnya dikatakan belum ditemukan vaksin. Hal ini membimbangkan seluruh dunia kerana angka kematian akibat virus ini meningkat beribu orang dalam sehari dan membunuh ramai nyawa. Sudah terang lagi bersuluh. Penyebaran COVID-19 ini mencetus cemas dan kerusingan semua pihak di seluruh dunia. Sidang hadirin sekalian, seterusnya mari kita kupas mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang perlu diamalkan bagi menangani virus ini. Terdapat beberapa langkah yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia, iaitu mengamalkan 3W dan mengelakkan 3C. W yang pertama ialah wash, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. W, memakai pelitup muka ketika berada di tempat yang sesak dan orang ramai. Warn, memberi amaran seperti tidak bersalaman, amalkan etika batuk dan bersin, lakukan sanitasi di tempat yang bersentuhan ramai orang, serta dapatkan rawatan di hospital yang berdekatan apabila bergejala batuk, demam, sesak nafas dan selesema. Manakala, elakkan 3C pula adalah elakkan diri berada di crowded place ataupun tempat sesak. Elakkan diri berada di confined space, iaitu tempat yang sempit ataupun tertutup. Serta close conversation, iaitu sembang dalam jarak yang dekat. Kita seharusnya berada dalam jarak 1 meter dari seseorang individu. Tambahan pula, kita digalakkan untuk membawa hand sanitizer untuk menyanitasikan tangan setelah memegang sesuatu benda, untuk mengelakkan jangkitan virus ini. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang menular dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, saya ingin membincangkan mengenai kehidupan norma baru rakyat Malaysia. Sejajar dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Malaysia telah mengambil langkah proaktif dalam usaha membendung dan memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Antaranya termasuklah pengawasan kawalan sempadan yang ketat, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan dan memperkenalkan serta memperkasakan norma baru dalam aktiviti harian. Norma baru atau kelaziman baru menjadi frasa yang sering disebut sejak kebelakangan ini. Amalan norma baru seperti kerap membasuh tangan, penjarakan sosial dan memakai topeng pelitup muka sangat penting sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti apa yang kita lihat dan saksikan, impak penyebaran wabak COVID-19 ini telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi di negara ini. Kebanyakan gerai-gerai terpaksa ditutup, sekolah-sekolah ditutup dan kilang-kilang perlu memberhentikan operasi buat seketika ketika tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Kesannya, para pekerja perlu melakukan kerja dari rumah secara atas talian. Para pelajar serta guru-guru juga perlu melaksanakan pembelajaran serta pengajian secara maya dan menggunakan pelbagai platform digital dalam meneruskan penyampaian ilmu kepada murid-murid. Sebagai contoh, guru-guru menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Document Form, YouTube dan WhatsApp secara menyeluruh dalam memberikan latihan dan mengajar murid-murid walaupun tidak berada di sekolah. Setiap pergerakan perlukan jarak sebanyak 1 meter dan tidak dibenarkan berkumpul secara ramai. Norma baru ini sedikit sebanyak telah menimbulkan kesusahan kepada pelbagai pihak. Namun begitu, demi memutuskan rantaian COVID-19 ini, kita perlulah bekerjasama dengan menjaga diri sendiri, keluarga dan orang ramai. Kita perlulah berkorban dan tidak bersikap pentingkan diri kerana ini adalah perjuangan kita semua sebagai rakyat Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19. Oleh itu, norma baru kehidupan kita ini, marilah kita sama-sama menjalani dengan baik dan penuh kesyukuran. Akhir kata, untuk menutup ucapan saya pada hari ini, saya akan menyimpulkan secara menyeluruh mengenai isu COVID-19 ini. Diharapkan semua pihak dapat berganding bahu dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini. Pandemik ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara kebudayaan, keagamaan dan kesukanan serta ketakutan yang meluas. Oleh yang demikian, kita mestilah memegang kata kita jaga kita dan stay at home agar terhindar daripada penyakit ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemidato berseri, mohon permisi.